wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Datuk AR Ahmad Zakiuddin bin Abdul Rahman, Ketua Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, yang berusaha Jawatankuasa Surau Pematang Tinggi B, Kepala Batas, yang kita raikan pada hari ini ahli panel kita. Ahli panel kita yang pertama Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim, Pegawai Tadbir Agama Daerah Kepala Batas, dan seterusnya yang kita raikan pada hari ini juga. Ahli panel kita yang kedua yang berbahagia Tuan Syekh Faisal, Pegawai Agama Daerah Kota Star. Seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni dapat kita berkumpul di dalam surau ini. Ini merupakan pengalaman pertama saya kira saya, Ustaz tadi, dan di surau ni Ustaz, dan Tuan Syekh juga, kan Tuan Syekh Lamuk besar kot. Pertama kali juga kami di surau ni. Alhamdulillah tuan-tuan, untuk kita membincangkan satu tajuk yang telah diberikan kepada kami untuk kita kupas mengenai keluarga bahagia, masyarakat harmoni. Saya tak mau pergi lama lah pasal kita ada waktu yang terbatas. Jadi malam ni saya berfungsi sebagai moderator. Saya nak tanya soalan terus lah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila menyebut tentang keluarga bahagia, keluarga ni kalau kita kaji dalam kamus, dia main daripada bahasa Sanskrit. Keluar dengan warga. Saya baru tahu tadi. Keluar ni bermaksud anggota, warga ni bermaksud kabinet. Anggota kabinet lebih kurang lah. Tapi bila disatukan dalam bahasa Melayunya, keluarga ini membawa arti anggota yang wujud dalam keluarga yang dinisbahkan dua dan ke atas. Maka kalau kita duduk seorang-seorang, dia tak nama keluarga lah. Kalau dia seorang, dia dipanggil individu. Dan kebahagiaan kalau kita rujuk dalam karangan, dalam karya-karya Al-Imam Al-Ghazali, seperti dalam Mizanul Amal menyebutkan, bahagia ialah penyatuan ilmu, amal, rohani serta jasmani. Dan orang-orang yang berbahagia, kata Al-Imam Al-Ghazali, bahawasanya orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang menyatukan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu tidak pun berasa takut dan tidak pun disedihkan. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dapat anugerah daripada Allah dan tidak ada ketakutan dan kesedihan kepada mereka. Jadi saya terus malam ni tuan-tuan, forum kita malam ni format kita satu round seorang, pasal kita menghormati SOP, dan saya akan pergi kepada ahli panel kita yang pertama dahulu, Ustaz Luqmanul Hakim. Saya nak minta Ustaz, kalau boleh Ustaz ceritakan bagaimanakah kebahagiaan sesebuah keluarga itu menurut perspektif Islam, dan juga saya nak rangkumkan terus Ustaz, kalau boleh Ustaz boleh kongsikan kepada kita para hadirin mengenai contoh-contoh sunnah Rasulullah SAW di dalam baginda Nabi menyantuni keluarga baginda. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa wa ba'd. Yang berhormat Datuk Ahmad AR Zakiuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Haji Ahmad bin Saleh, Ahli Jawatankuasa Surau. Seterusnya barisan gandingan ahli panel, Ustaz Nazri Ibn Rijal, Syekh Faisal, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebut tentang kebahagiaan, dalam bahasa Arab, bahagia ni disebut sebagai as-sa'adah. Lawan kepada bahagia itu adalah syaqawah, iaitulah kecelakaan. Bagi orang yang hidup atas dunia ni, sudah pastilah kebahagiaan itu satu benda yang diimpikan oleh mereka, tetapi menurut kepada impian mereka masing-masing. Ada orang yang nak bahagia, mungkin bahagia sebagai orang bujang. Dia berasa seronok dah bujang, dia tak mau kahwin pasal dia rasa bahagia. Ada orang yang bahagia, dia jadi duda, bahagia juga.
sebab mungkin pengalaman kahwin dia tu telah memberikan satu mimpi ngeri dekat dia. Ada orang yang bila berkahwin dia bahagia dengan keluarga dia, dan ada orang juga bila yang dah berkahwin duk kira bahagia nak tambah lagi seorang, sebab duk nampak tambah ni nampak lagi bahagia. Apa pun tuan-tuan sekalian, bahagia ni satu benda yang diimpikan, satu benda yang boleh diusahakan, tetapi bahagia itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti khusyuk dalam semayang juga. Kita berusaha untuk nak mencari khusyuk, kita tak boleh buat-buat khusyuk. Begitu juga dengan bahagia. Kita tak boleh nak buat-buat bahagia, kan? Kerana benda ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada segi pengertian dia, bahagia ni membawa satu perasaan dalam diri yang kita berasa cukup, kita berasa dengan kebahagiaan yang ada itu sudah memadai untuk kita. Persoalan dia sekarang, bagaimanakah bahagia itu yang diinginkan oleh agama? Tuhan bagi bahagia. Orang yang bukan Islam pun bahagia, orang yang Islam pun bahagia, orang yang buat baik pun bahagia, orang yang buat jahat pun bahagia. Bila dia buat jahat dia merasa bahagia. Tetapi yang Islam nak tu macam mana tuan-tuan sekalian? Dalam konteks forum kita pada malam ni adalah kebahagiaan kepada keluarga. Tuan-tuan, kita selalu duk baca dalam surah, satu doa dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Doa ni memang selalu tuan-tuan baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Doa tu memang tu imam selalu duk baca dan kita pun duk aminkan. Apa makna kepada doa tu tuan-tuan sekalian? Inilah kebahagiaan yang kita nak dalam keluarga kita. Doa ni kita dibacakan ataupun kita baca ni sebagai ketua keluarga. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, kurniakan kepada kami pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, iaitulah dan juga zuriat kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, iaitulah yang boleh memberikan penenangan jiwa kepada kami. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan juga kalau kami dah ada zuriat yang baik, kami dah ada pasangan yang baik yang boleh menenangkan hati kami, maka jadikan kami juga waja'alna lil muttaqina imama, iaitulah imam kepada orang-orang yang bertakwa ni. Apa makna dia tuan-tuan sekalian? Maknanya kita nak satu keluarga yang boleh mengikut susul alur dan juga aturan agama yang telah ditetapkan. Bila Tuhan tetapkan supaya isteri kita menjadi isteri yang baik, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sudah pastilah pemandu kepada kebahagiaan itu adalah kita. Seperti kita ni, kitalah yang menjadi imam kepada mereka ini. Itulah yang dimaksudkan di dalam ayat ni tuan-tuan sekalian. Jadi, kita nak kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan keluarga, yang mana kita sendiri menciptakan bahawa bahagia itu dapat disalurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa, seterusnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam keluarga kita. Itulah kebahagiaan di dalam keluarga ketika mana atas dunia ni. Dan di samping itu juga bukan hanya kita nak kebahagiaan di dunia ni saja, kesinambungannya itu adalah di akhirat. Kita selalu baca dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam tu ada 3 step ataupun ada 3 item kebahagiaan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang pertama, ketika mana didatangkan benda baik kepada kita atas dunia, itu bahagia. Dan kebaikan itu akan disambung pula di akhirat. Itu kebahagiaan yang kedua. Dan yang ketiga adalah kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan kebahagiaan yang hakiki. Baik tuan-tuan, dalam konteks keluarga juga, kata Nabi SAW, Nabi ada sebut, Nabi menyatakan arba'un minas sa'adah. Kita nak tengok apakah item-item yang boleh membawa kita kepada kebahagiaan dalam keluarga ni. Bagi kita orang lelaki ni, Nabi kata ada 4 benda yang membawa kepada kebahagiaan. Kalau ada 4 benda ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan bahagia. Sebab ini merupakan nasihat daripada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk nak mengecapi kebahagiaan itu, cuba tengok 4 benda ni ada tak ada. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-mar'atu salihah, iaitulah mempunyai suatu isteri yang baik. Isteri yang baik itu isteri yang macam mana? Isteri yang boleh mendengar nasihat kita dan boleh memberikan pandangan kepada kita. Itu isteri yang bagus. Maknanya, kalau dia tengok kita ni tak betul, dia akan meluruskan kita. Kalau dia tengok kita ni tak berapa nak berpegang kuat pada agama, dialah yang akan menjadi pengingat yang setia kepada kita. Itulah isteri kita. Selagi mana benda tu disuruh oleh Allah Ta'ala, dia akan taat, dia akan buat. Tetapi selagi mana andainya benda itu Allah Ta'ala tak suka, dialah orang yang akan bertegas dalam persoalan ni. Nombor satu tuan-tuan, kalau ada isteri yang baik, al-mar'atu salihah, bahagia diri kita. Dia tahu keadaan kita macam mana. Bila kita penat, dia tahu apa yang perlu dia buat. Bila kita ada masalah, dia tahu apa tindakan dia. Bila kita berada dalam keadaan keluh kesah dan sebagainya, apakah peranan yang perlu dia buat. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, di dalam keluarga ni juga, kata Nabi SAW, al-maskanul wasi', iaitulah tempat yang luas. Luas maksud di sini apa tuan-tuan sekalian? Iaitulah selesa. Kita ada tempat tinggal yang selesa. Kan? Ada keluarga, mesti ada tempat tinggal yang selesa. Kalau tempat tinggal kita tak selesa, itulah yang menjadi masalah. Dulu kita tengok dulu tuan-tuan sekalian, kalau ada rumah ni, sampailah kerajaan kita fikir apa? Setiap rumah yang dibuat, mestilah ada 3 bilik. Bukan ada 2 bilik lah. Kan? 1 bilik untuk mak dan ayah, 1 bilik untuk anak. Dia tak kira lelaki perempuan duduk sekali. Kan? Tetapi lah ni, kerajaan buat rumah 1 bilik untuk ibu ayah, 1 bilik untuk anak lelaki, 1 bilik untuk anak perempuan. Semua benda ni menjurus ke arah kebahagiaan. Sebab kita tengok ramai anak-anak muda kita duduk di luar dan sebagainya. Pasal apa? Pasal mereka tak dapat kebahagiaan yang ada dalam rumah. Bukan dekat mereka, kita pun sama. Di rumah pun ada kopi rupa tu ya. Tapi kita lebih bahagia duduk minum di kedai. Pasal apa? Mungkinlah kot kebahagiaan tu kita dapat dengan layanan dia. Dia panggil abel sikit kat kita, Tok Wan ni berasa sihat mereka. Kan? Contoh dia macam itulah. Itulah. Yang ketiga tuan-tuan, kata Nabi SAW, wal jaru salih, kalau kita dapat jiran yang saleh, jiran yang baik, itu juga merupakan kebahagiaan kepada kita. Apa gunanya rumah yang besar? Apa gunanya kita duduk dalam keadaan nampak macam rukun dalam sebuah taman, tetapi kita dengan jiran kita duduk bergaduh? Tak seronok tuan-tuan sekalian. Kita nak main ke masjid, duduk tengok jiran duduk basuh kereta dan sebagainya. Berasa tak apa nak seronok lah. Dia duduk tanya kita, pergi mana haji, pergi masjid ke? 30 tahun dah duduk tanya pergi masjid, dia tak pernah pergi pun. Dia jadi tahu apa nak syok tuan-tuan sekalian. Tapi kalau dia pun sama-sama duduk dengan kita, duduk beringat kat kita, malam ni ada forum, malam ni ada ceramah, jom kita pergi sekali, kita berasa seronok. Itulah yang ketiga kebahagiaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan yang keempat, kata Nabi, wal markabul hani, iaitulah kenderaan yang selesa, kenderaan yang baik. Tuan-tuan kalau main ni, naik kereta kancil pula, road tax tak renew 3 tahun, dengan bunyi pula apa nama, dis dekat, macam-macam, rasa tak seronok. Nak balik sekali minta tuan pengurusi, suruh tolak pula kereta kita nak boleh, Allah, sakit kepala tuan-tuan sekalian. Tapi kalau ada kenderaan yang baik, kenderaan yang selesa, itu merupakan kebahagiaan kepada kita. Dan tuan-tuan sekalian, dalam soal bagaimana penyantunan Nabi SAW, bahagianya Nabi pasal apa? Nabi meletakkan satu tema ataupun satu slogan. Nabi kata apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik kepada ahli keluarga dia. Maknanya kita selaku bapa, kita selaku mak, buatlah benda yang terbaik kepada keluarga kita. Itulah yang terbaik. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dia kata, wa ana khairukum li ahli. Akulah orang yang paling baik di kalangan kamu kepada ahli keluarga kamu. Tuan-tuan, kalau kita nak jadikan role model, siapa dia bapa yang terbaik? Nabi SAW. Kita nak jadi role model, siapa diakah pemimpin yang terbaik? Nabi SAW. Kita nak jadi role model, siapakah imam yang terbaik? Nabi SAW. Kalau dalam keluarga kita menerapkan sunnah Nabi SAW dalam keluarga kita, insya-Allah kebahagiaan itu akan ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga dan juga akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga kita. Sebelum saya mengakhiri, sebelum saya menangguhkan pusingan ni, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi pernah memegang cucu dia Sayyiduna Husain dan Nabi cium cucu dia. Rupa-rupanya bila Nabi cium cucu dia, dilihat oleh sahabat Nabi yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Aqra' ni duk tengok Nabi SAW. Nabi cium, Nabi gomai cucu dia. Lalu dia kata apa?
Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ada anak, ada 10 orang anak kalau tak silap dalam hadis. Dia kata apa? Ma qabbaltu lahum, tapi aku tak pernah langsung buat macam mana kamu buat. Aku tak pernah cium dia, aku tak pernah buat kasih sayang kepada dia. Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Nabi kata, wahai Aqra' bin Habis, hang kena ingat satu benda. Kalau hang tak kasih kepada mereka juga tidak kasih kepada hang. Nabi cerita macam tu. Walaupun Nabi tegas dalam persoalan hukum, tetapi kasih sayang itu tidak pernah mengenal erti sempadan. Bagilah kasih sayang selagi mana kasih sayang itu tidak bertentangan dengan agama. Itulah yang kita perlu buat dalam keluarga kita. Sayang kepada keluarga, tengok macam mana Nabi buat, tengok aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Andainya benda tu boleh kita buat, agama bagi, teruskan kita buat. Andainya agama tak bagi, kita tarik handbrake, kita berhenti, kita tunjukkan ketegasan kita apa yang telah agama nak. Saya rasa dekat tu lagu Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim di atas penyampaian Ustaz sebentar tadi. Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim kalau di Pulau Pinang ni, bagi kami yang muda-muda ni adalah kekanda lah, kira abang lah. Menjadi rujukan kami lah. Kalau apa-apa, saya secara peribadi ni akan buka di YouTube tu, tengok Ustaz Luqmanul Hakim lah. Kalau kita nak rujuk apa-apa, nak ambil Ustaz punya akhlak tu, cara penguraian Ustaz tu cukup cantik. Tuan-tuan, tadi yang Ustaz sebutkan tadi, hadis yang Ustaz bacakan sebentar tadi tentang man la yarham la yurham itu. Saya teringat Ustaz, zaman kami sekolah menengah dulu, zaman duk cinta Tuan Syekh, hantar kat markah tulis hadis tu, nak suruh mereka balas cinta kita, pakai hadis guna nama Nabi tu. Siapa yang tak balas cinta ni, kira dia tak dicintai Allah Ta'ala. Pakai tera tu. Zaman sekolah dulu lah. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada satu cerita saya nak selit lah. Kisah tentang satu budak muda ni, ini cerita muhung lah ni, bukan cerita betul. Yang mana dia daripada kecil, di peringkat keluarganya itu tidak dibina di atas landasan agama. Maknanya daripada kecil dia dipelihara oleh keluarga dia ini, keluarga yang orang kata bangkit bagi satu family ni sedap-sedap pukul 9, pukul 10 dah subuh tak pernah buat. Budak ni katalah nama Mamat ni, satu ketika dia berkenan dekat satu orang perempuan. Perempuan ni pula anak orang soleh, anak orang baik-baik, yang memang mendirikan solat fardu ni sentiasalah melazimi solat fardu, kalau bukan di masjid, di rumah. Satu ketika Mamat ni tuan-tuan, dia berkenan dekat satu budak perempuan ni, dia masuk Minang dan dia juga pandai sikit seni lakonan, dan dia dapat jadi menantu Tuan Haji ni. Dengan dia pakai balut serban tinggi apa semua ni, maka jadi menantulah dia kepada Tuan Haji ni. Tuan-tuan, pada hari pertama menikah ni, esok malam tu, esok pagi tu mangkit subuh ni, maka Tuan Haji ni nak tengok menantu dia ni sejauh mana hebatnya menantu dia ni. Cara lilit serban, cara jubah labuh tu kira hebat lah. Kira baca Quran pun 7 qiraat ni. Maka pak mentua ni habang dah, sat lagi subuh cik jadi imam. Pak nak dengar. Kawan ni subuh tak pernah mangkit langsung. Sampai tak tahu niat, tak tahu berapa rakaat ni. Katanya lohok asak gagah lah tahun 4. Maghrib 3 tahun, tapi subuh tak pernah mangkit. Ni zaman 60-an, ni zaman tak boleh Google. Maka dia kata tu dia, subuh nak sembahyang lagu mana ni, berapa rakaat ni. Tak apa, dia kata, aku tembak aku jadi ikut. Jadi imam tuan-tuan. Belakang dia Tok Haji ni lah, dengan bini dia hak solehah ni. Kawan Mamat ni pun jadi imam. Angkat takbir tuan-tuan, jadi imam, sembahyang subuh. Duk teringat, berapa rakaat tak tahu. Duk kira-kira, tengok dia tempat kerja, tengok dia sekolah dulu ni, orang bekat duk sembahyang Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, hak mana satu. Dia tak apalah, aku try lah. Ustaz dulu kata subuh ni ringan sikit. Dia buat 3 tuan-tuan. Dia buat 3 rakaat. Sedap lah, dia balun lebih 3 rakaat. Bagi salam, pak mentua dia tweet, Mat, ya pak, kenapa subuh tadi 3 rakaat? Dia kata dalam hati dia, oh aku silap dah, bukan dia 3. Dia belah balik, ya kau 3 apa? Cik dosa kau cukup dah 4. Dia kata lagu tu, maknanya dua-dua salah. Tembak 3 pun salah, tembak 4 pun salah. Ni cerita murung lah tuan-tuan, bukan cerita betul lah. Tapi nak beritahu keluarga yang dibina bukan atas landasan agama itu, akhirnya tuan-tuan, dia akan menyumbang kepada keruntuhan, keharmonian kepada sebuah masyarakat. Saya nak beralih kepada ahli panel kita yang kedua, Al-Fadhil Tuan Syekh Faisal. Tuan-tuan, saya membesar dengan Tuan Syekh Faisal ni lama, tapi Syekh tak kenal saya lah. Pada zaman arwah tu dengan radio Kedah, sampai mak ayah, sampai saya membesar, sampai ke hari ni lah, Alhamdulillah Tuhan jodohkan bertemu duduk sebelah dengan Tuan Syekh. Tuan-tuan pun biasalah saya tahu, kalau kita dengar ceramah-ceramah daripada Tuan Syekh suka bagi analogi mat dengan minah. Kan?
Daripada cerita-cerita yang Tuan Syekh buat tu, Tuan Syekh keluarkan hukum-hukum fiqh. Saya sampai pernah menulis Ustaz dalam buku saya tentang kaedah manhaj Tuan Syekh Fazrul. Bagaimana Tuan Syekh cerita yang analogi yang menarik, tapi daripada cerita tu teringat cerita mat masuk hutan, keluar malam raya. Tapi Tuan Syekh keluarkan hukum-hukum fiqh daripada cerita itu. Itu satu manhaj yang bagi kami secara peribadi anak muda ni nak belajar cara penyampaian orang lama ni tuan-tuan. Jadi malam ni tuan-tuan, majlis dan kita nak minta pandangan daripada Tuan Syekh, nak minta nasihat daripada Tuan Syekh. Bagaimana hadis Nabi SAW sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bahkan dalam ayat Quran kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini qu anfusakum wa ahlikum nara. Iaitu satu, jagalah keluarga kamu, diri kamu dan keluarga kamu daripada azab neraka. Tuan-tuan, kita nak minta pandangan nasihat daripada Tuan Syekh, bagaimanakah peranan satu orang suami sekaligus bapa lah Tuan Syekh, dan peranan seorang isteri sekaligus dia itu seorang ibu juga Tuan Syekh, dalam nak membentuk sesebuah keluarga yang bahagia dan harmoni. Silakan Tuan Syekh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Nazri selaku moderator forum malam ni. Berhormat Datuk AR Zakiuddin, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Perangkap Esko Agama, juga Individu Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Yang bahagia Ustaz Luqmanul Hakim, PTA Kepala Batas merangkap ahli panel yang pertama, Tuan Pengurusi Surau, jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tiga yang ada depan ni saya yang paling tua. Yang tanya tu pangkat anak. Tanya ni pangkat anak, jawab awal tu pangkat adik. Jadi saya ingat kalau saya buat forum tak sampai pangkat cucu kot, dekat pangkat anak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, keluarga ni dia mesti, dalam Islam keluarga ni dia mesti diikat dengan ikatan perkahwinan, baru dinamakan keluarga. Kalau dia tidak diikat dengan ikatan perkahwinan, yang beranak apilah orang pun, itu bukan keluarga. Ada satu kisah awal 90-an di Johor. Mereka duduk macam lelaki bini, beranak sampai tak tahu berapa orang, sehingga akhirnya diketahui bahawa mereka ni bukan suami isteri. Zaman tu tuan-tuan, mendaftar kelahiran JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, tak seketat pada hari ini. Kalau pada hari ini dia nak tengok surat nikah ibu bapa, barulah boleh dibankkan kepada bapa tu. Zaman tu dia tak tengoklah surat nikah apa semua, sehingga akhirnya mereka berkedudukan melahirkan anak tanpa ikatan perkahwinan. Islam tidak mengiktiraf kehidupan mereka. Islam tidak mengiktiraf anak itu sebagai hasil perkongsian hidup mereka secara sah. Jadi keluarga ini mesti diikat dengan ikatan perkahwinan, wajib. Kalau dia tak diikat dengan ikatan perkahwinan, kalau berlaku kelahiran, maka kelahiran itu tidak sah. Maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada ibu dan bapa. Tapi ada juga, saya cerita bila saya duduk kerja pejabat agama, ada juga ikatan perkahwinan tak sah sehingga melahirkan anak. Anak itu hukum syarak dinasabkan kepada kedua-dua ibu dan bapa. Kerana perkahwinan tidak sah, banyak. Kadang-kadang dia berkaitan dengan wali, silap guna wali. Silap guna wali. Sedap. Anak boleh 3 orang lah, Allah silap nampak wali. Perkahwinan yang pertama tidak sah. Tapi anak itu adalah anak yang sah, terhasil melalui wati syubhah. Itu hukum fikah lah, panjang nak cerita. Baru ni 2 tahun lepas, saya buat pengesahan nikah, orang menikah siam. Dia dah masalah rumit dah boleh mencari kita. 43 tahun menikah, 43 tahun menikah siam. Kesalahannya kena lari daripada ibu bapa. Bila saya buat pengesahan nikah melalui pensiasatan yang detail dan terperinci, akhirnya saya menghukum perkahwinan mereka tidak sah.
Air mata lah cik. Air mata. Tapi tidak berdarah. Air mata biasa saja. Air mata. Boleh cucu dah. Timbul isu anak. Anak tu anak apa? Itulah dia panggil anak yang sah terhasil melalui perkahwinan. Perkahwinan ni sama ada sah tak sah. Kalau dia beranak, anak tu anak yang sah hukum syarak. Tapi kalau dia tak melalui perkahwinan, zina, anak itu hanya dibinkan kepada ibunya sahaja. Dia tidak berbapa. Baik. Tak boleh panjang-panjang masa tak dan. Keluarga. Dia bermula dengan perkahwinan dan menyusul kelahiran. Sama ada seorang anak, 2 orang dan seumpamanya. Tapi adalah sikit perasaan tak berapa syok bagi pasangan-pasangan yang tidak dikurniakan cahaya mata. Keluarga juga. Tapi keluarganya hanyalah suami dan isteri. Tapi kebiasaannya ada anak-anak. Bilangan berapa tu tak ada kira. Ada ramai, ada sikit, ada tengahan dan seumpamanya. Kebahagiaan adalah matlamat perkahwinan. Semua orang meletakkan kebahagiaan adalah matlamat perkahwinan. Di dalam kebahagiaan ada ketenangan. Itu nak tahu. Dalam kebahagiaan ada ketenangan. Dalam kebahagiaan ada keseronokan. Dalam kebahagiaan ada kegembiraan. Dalam kebahagiaan ada kenangan. Dalam kebahagiaan ada perkara-perkara yang menggembirakan. Itulah bahagia. Dalam kehidupan suami isteri, saya nak cerita tuan-tuan, kita perhatikan di hadapan mata kita, ada orang yang hidupnya bahagia, ni kehidupan keluarganya bahagia dari awal hingga ke akhirnya. Maksud, sehingga mati salah seorang dah, bahagia. Banyak yang jenis macam ni, bahagia. Bukan sekadar bahagia suami isteri, sekali dengan anak. Anak-anak pun membahagiakan. Itu dia punya qurrata ayun tu. Okay. Ada juga kehidupan pasangan ini bahagianya sehingga separuh jalan. Sehingga separuh jalan. Dia bahagia, tapi separuh jalan sahaja. Barangkali dalam 15 tahun atau 5 tahun bahagia, tapi akhirnya bahagia itu direntak. Kerana kesalahan. Kerana kesalahan salah seorang pasangan yang tidak diselamatkan, akhirnya mengakhiri perkahwinan itu dengan perceraian. Itu yang kedua. Ada orang kebahagiaan hidup mereka suami isteri ini tenggelam timbul. Dia tenggelam timbul, dia macam COVID tu. Betul ya mendengar tu. Saya COVID itu orang Selangor. Orang Kedah dia gelak kat orang Selangor. Pasal Selangor kena teruk. Peringkat PKP malah tu teruk. Selangor Putrajaya kita teruk orang Selangor. Lepas tu Selangor keluar main Kedah. Negeri saya Kedah kena habis, kena PKP. Sampai nak pergi mana tak boleh. PKP apa orang ni? Orang Selangor dah. Tu dia orang Kedah. Apa kena pula teruk. Kena kluster tembok Sungai Telaga semua. Teruk. Orang Selangor tak ada. Lah ni hantar pergi Selangor pula dah. Jadi minggu tu tenggelam timbul. Baik. Jadi rumah tangga jenis nombor 3 ni kebahagiaan tenggelam timbul. Sekejap bahagia, sekejap tidak bahagia. Ini pun ada di pematang tinggi B1. Bukan B1. Sekejap bahagia, sekejap tidak bahagia. Mesti dia ada sebab. Apa sebab-sebabnya. Dan ada rumah tangga pasangan ni, dia menikmati kebahagiaan, tapi malapetaka apa yang menimpa, kebahagiaan itu direntak, akhirnya terputus buat sementara. Ni cerita dalam kehidupan kita. Terputus buat sementara artinya cerai lagi bini tu, tapi tak lama kemudian mereka ambil semula, sama ada rujuk semula ataupun habis haidah menikah lain. Lepas itu mereka memecut kebahagiaan sehingga ke akhir hayat. Ini ada jenis macam ni. Jadi tuan-tuan yang duduk depan saya, kita hak jenis lagu mana, saya dah bagi dah jenis-jenis dah. Kita sendiri boleh menjawab. Jangan ambil apa kat saya sudah. Saya boleh menjawab. Satu. Kemudian teraju dalam rumah tangga adalah suami. Dia bertindak sebagai suami. Dalam masa yang sama dia bertindak sebagai bapa. Pembantu dalam rumah tangga adalah isteri. Dia bertindak sebagai isteri. Dalam masa yang sama dia bertindak sebagai ibu.
ibu kepada anak-anak. Sekarang saya cerita suami tu dengan isteri. Itu kita pergi kepada ibu bapa. Macam mana cara nak bahagia? Suami isteri kalau nak bahagia dalam rumah tangga, kena faham tanggungjawab dan kewajipan. Satu. Kalau dia tak faham tanggungjawab dia dan kewajipan dia, payah nak bahagia. Dia kena faham, dia kena tahu apa tanggungjawab dia. Maka saya simpulkan tanggungjawab suami isteri ini kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Bahagian yang pertama, tanggungjawab suami kepada isterinya. Bagaimana yang dinukilkan dalam Al-Quran, dalam sunnah dan dalam kitab-kitab fiqh. Apa tanggungjawab suami kepada isterinya? Senang saja. Yang pertama sekali, memberi nafkah kepada isterinya. Selama mana suami tidak lupa untuk memberikan nafkah kepada isterinya, bermakna dia melaksanakan tanggungjawab. Ini tanda bahagia. Tuan tengok di luar sana, rumah tangga tak bahagia bila suami tak bagi nafkah kepada isteri. Dibiarkan isteri cari makan sendiri, dibiarkan isteri berpecah peluh, mencari sesuap nasi. Suami buat tak tahu saya. Sebab suami jenis darah ketum. Dia lupa tanggungjawab. Nampak tak? Jadi tanggungjawab memberi nafkah. Nafkah itu pembagian besarnya ada 3. Yang pertama, makan minum. Makan minum. Ini yang paling utama lah, dia bentuk harian. Makan minum. Maka nafkah suami bagi makan kepada isteri ini, dia ada 3 jenis pula. 3 jenis suami berdasarkan penjelasan dalam kitab fiqh. Yang pertama, dia panggil isteri suami yang luar biasa. Kitab fiqh tak kata luar biasa, dia panggil suami yang kaya. Yang kedua, suami yang sederhana. Yang ketiga, suami yang miskin. Maka cara menyediakan nafkah tu ikut kemampuan dia. Kalau suami kaya, bagi cara kaya. Sederhana, bagi cara sederhana. Miskin, bagi cara miskin. Cara miskin. Ada dalam kitab dicerita makanan asasi. Makanan asasi disediakan oleh suami ini. Kalau dia kaya, dia kena jamu bini dia makan sehari 2 cupok. Kalau kau belah arak ni gandum, kau belah macam tinggi bi, beras lah pasti ada kilang beras apa mardi yang tu mengingatkan beras. Suami kaya dia kena bagi bini dia makan sehari 2 cupok. Kena abang sebulan jadi guni jelok. Orang tak tahu, budak-budak tak tahu apa dia guni jelok. Tak Nazri tahu guni jelok. Dia kata lah tak tahu. Dulu orang buat benang, mereka tak pakai mesin padi, mukul padi, bolang guni yang paling besar. Orang panggil guni jelok. Balik tanya ayah. Guni jelok. Kalau makan sehari 2 jumpa, makan sebulan, guni jelok. Lepas tu kena 3 bulan, hospital kepala batah. Itu sukatan dia. Kalau suami sederhana, dan kita letak bagi makan beras, sehari 1,5 cupok. 1,5. Dan kalau suami miskin, sehari 1 cupok. Lebih kurang tu lah. Dan lauk-lauk dia tu, lauk-lauk tu dia ikut kemampuan. Kalau suami kaya tu, udang besar. Sederhana, udang seipi. Sebab dia duduk di matang tinggi pi. Dan kalau suami miskin, udang kecil tu. Udang kepai. Lebih kurang tu. Itu contoh. Kemudian yang kedua, nafkah yang kedua ialah pakaian. Pakaian ini dia bukan untuk beli setiap bulan. Sekurang-kurangnya setahun satu. Sekurang-kurangnya setahun satu. Sebab tu orang kita ada ambil kesempatan bagi sebenar raya. Betul tak? Bagi sebenar raya. Cuma tahun ni tak bagi. Pasal tak keluar raya, kena COVID. Tu yang tak beli baju raya tu. Tapi tak apa, double balik tahun depan. Tahun depan kalau COVID tak ada lah, beli 2. Dan yang ketiga, ini tak beri lama tiap-tiap hari, bukan mingguan. Diberi sekali, lepas tu buat pembaikan, iaitu tempat tinggal. Peringkat mula kalau tak boleh nak beli rumah, sewa dulu. Sampai satu peringkat bila ada kemampuan baru beli. Sebab dia kata menyediakan tempat tinggal bukan mesti beli, ikut kemampuan. Peringkat mula sewa dulu. Kalau dah berkemampuan, beli.
Betul tak? Kemampuan tiada lagi, jual. Lepas tu, sewa balik. Lebih kurang tu lah. Kalau payah mana? Habis. Satu. Jadi kalau suami dia memahami tanggungjawab dia, dia bagi nafkah dalam bentuk 3 ni, bahagia rumah tangga dia. Satu. Yang kedua, tanggungjawab suami kepada isterinya ialah berusaha menjadikan isterinya isteri yang solehah. Dia tak boleh mengharap isterinya itu solehah sendiri, melainkan dia bertuah kalau memang dia dapat daripada awal isteri yang memang jenis solehah dah. Tapi kalau dia dapat, contoh dia menikah dengan Cina, dia menikah dengan Cina, menikah dengan Hindu, Muslim, Islam. Lepas tu akak kawan tu nak ajak dia, oh kalau dia kena ikhtiar mensolehahkan isterinya. Itu tanggungjawab suami. Kalau dia reti ajak, dia kena ajak. Kalau dia tak reti nak ajak, dia kena bawa isteri dia pergi majlis-majlis seperti yang malam ni. Dia beli buku-buku agama bagi bini dia baca. Dia belilah dulu orang bagi kaset, lepas tu main CD lah, pen drive dan apa-apa, untuk memastikan bahawa isterinya itu mendapat bekalan input tentang nak menjadi isteri yang solehah. Diajar isterinya semayang, diajar isterinya mengaji Quran, diajar ilmu fardu dan seumpamanya. Membentuk isterinya menjadi wanita solehah, di samping berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, saya tak boleh panjang-panjang ni. Suami ni kalau dia nak bahagia, dia tanggungjawabnya yang ketiga ialah dia kena melayan isterinya dengan layanan yang baik. Sebab Allah Ta'ala suruh, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuasyarahlah dengan mereka, dengan isteri dengan cara yang baik. Mana layanan yang baik kepada isteri ni diterjemahkan dalam bentuk percakapan, cakap dengan cakap yang baik. Panggillah ucapan sayang kan, tapi kalau sayang pun panggil depan orang, saya tak setuju. Dia jadi kita dengar melugai. Kita dengar melugai. Ada benda kita tak boleh, kita sayang bini, kita tak boleh di depan orang dengar melugai. Macam kita cium bini itu memang hak kita. Tapi kalau kita pijun depan orang, lembu pun meluat, orang tak ada tempat lah. Lebih kurang dia ada tempat-tempat dia. Ngada-ngada, tak ketahuan, bewok, lebih kurang lah. Itu lebih kurang. Jadi melayan isterinya dengan layanan baik, cara percakapan dan juga tindak tanduk dan perbuatan. Layanan yang baik. Kalau bini minta apa-apa huluk, layak yang hampir pungai siapa? Betul tak? Pungai siapa? Baik. Dan yang kedua, tanggungjawab isteri. Isteri ni kalau dia melaksanakan tanggungjawab dia dengan baik, bahagia. Saya simpulkan tanggungjawab itu kepada satu ungkapan yang namanya taat dan patuh kepada suami. Nabi kata apa? Khairul mar'ati iza amartaha ata'atka. Sebaik-baik isteri apabila kamu suruh dia taat kepada kamu. Taat kepada suami. Mana jangan lawan. Walaupun kita letih, layan anak yang menangis, baru lepas cuci pakaian, setrika baju, lepas tu gaya nak rehat, tiba-tiba suami nak ayak kopi, buat sudahlah. Walaupun kita letih, tapi di situ dia kena fleksibel. Suami pula kalau tengok bini hang dah gigit mata pun tinggal setengah ya, dia suruh buat yang kopi, hang kena faham lah. Tapi kalau dia suruh juga, isteri tiada pilihan, dia kena bangkit buat juga. Sebab taat suami itu adalah wajib kepada perkara yang baik. Kalau suami dia suruh kisap ketum dalam blender buat jus, tak boleh. Itu jahat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nabi kata tak wajib taat pada makhluk untuk melakukan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat. Jadi ni yang isteri setiap hari duduk terikat dengan perintah suami. Suami tak masak nasi, taat. Asal kerja masak nasi ni suami, isteri kahwin suami, tapi suami transfer pergi kat dia. Di dalam ayat suruhan, maka menjadi kewajipan isteri untuk taat. Dan saya pun tak pernah dengar isteri-isteri meratui naik beban pada suami masak nasi, sebab dia faham lah itu adalah suruhan dan perintah. Tapi kalau duduk serengang, duduk lawan, tu yang rumah tangga tak bahagia tu. Dan yang ketiga, tanggungjawab bersama suami isteri. Tanggungjawab bersama suami isteri senang, iaitu yang hari ni dia kena buat dua-dua, tak boleh seorang-seorang.
Satu, saling berkasih sayang. Artinya suami sayang isteri, isteri pun kena sayang suami. Kalau sebelah saja, macam kita tepuk sebelah tangan, dia takkan berbunyi. Jadi suami kena sayang isteri, isteri pun kena sayang suami. InsyaAllah rumah tangga akan bahagia. Lagi, saling tolong menolong. Rumah tangga ni kan dia perkongsian, dia kena saling tolong menolong pada perkara-perkara yang boleh ditolong. Jadi kadang-kadang isteri ni sampai peringkat dia kaya terlampau, dia boleh menolong material, dalam bentuk material, demi membahagiakan keluarga mereka. Baik, itu tanggungjawab. Dan yang berikutnya ni bersama juga, saling menjaga kerahsiaan pasangan. Ingat tu, rahsia ni, rahsia satu info, satu maklumat, satu fakta yang tidak boleh diketahui oleh orang lain melainkan pihak-pihak yang tertentu sahaja. Artinya kalau rahsia suami isteri, yang boleh tahu suami isteri lah, orang lain tak tahu walaupun bapa mentua. Hari ini banyak rumah tangga jadi kecoh pasal pergi cerita rahsia kepada mak pak yang tak patut dicerita. Macam orang perempuan dia anak bongsu, dia cerita kat mak pak dia rahsia suami dia. Benar yang patut tutup. Dia bercerita, akhirnya membibitkan rasa benci bapa mentua, mak mentua kepada menantu. Akhirnya cari pasal. Dia cari pasal, akhirnya pelan-pelan lama-lama kelilah lelaki bini tu. Sehingga kadang-kadang ada setengah ibu bapa piwak pelari anak dia, balik pergi rumah dia. Menantu dia orang matang tinggi pi. Menantu dia orang matang tinggi pi, menantu dia jantan lah, duduk matang tinggi pi. Belah lah anak dia orang matang tinggi Maka masa menantu pergi kerja di Sungai Petani, dia main kereta dengan lori, apakah anak dia, balik pergi matang tinggi Anak menantu pergi nak ambil, dia siap sedia dengan kapak dengan pedang samurai. Berani masuk. Lebih kurang tu. Ni duk jadi dalam kehidupan kita. Jadi itu baru suami isteri. Yang kedua, peranan ibu bapa dalam rumah tangga. Setelah dikurniakan anak itu adalah amanah Allah kepada pasangan tadi. Maka kalau ibu bapa gagal mentarbiah dan mendidik anak mereka menjadi anak yang soleh, yang pertama, keluarga mereka tidak akan bahagia. Itu confirm. Keluarga mereka tidak akan bahagia. Tapi kalau mereka berjaya mendidik anak mereka menjadi anak yang soleh, insya-Allah rumah tangga mereka bahagia. Di antara elemen-elemen pendidikan untuk mensolehkan anak-anak ialah memastikan pendidikan agama diberi secukupnya. Diajar bagaimana semayang, bagaimana mengaji Quran, bagaimana berakhlak dengan akhlak yang mulia, berlaku jujur kepada ibu dan bapa, menghormati orang tua. Ini menjadi kewajipan ibu bapa untuk mengajar anak-anak mereka. Dia tak boleh harap anak dia jadi dengan sendiri dengan akhlak yang mulia. Sehingga syarak membenarkan kepada ibu bapa mempenaltikan anak mereka, menghukum anak mereka dengan hukum pukulan yang tidak mencederakan, pukulan yang bertujuan mendidik. Sebab itu ibu bapa boleh memukul anak, maka asas kepada pukulan itu diletakkan kepada kesalahan tidak sembahyang. Tak sembahyang tibai. Tapi ibu bapa dah tak boleh tibai, lagi polis main tangkap. Tapi kalau tibai sikit-sikit, apa yang polis pergi tangkap tu, dia tibai tak padan-padan. Dia tibai tak padan. Kalau sikit-sikit, polis tak main ambil dalam bentuk mendidik. Mendidik anak-anak dengan bentuk tibai tu, dia berkesan. Dia berkesan sehingga anak tu ingat satu masa kelak ni bahawa kalau bapa aku tak pukul aku dulu ni, aku lah ni mungkin jadi kebau. Aku lah mungkin tidak pun jadi lembu. Kebau ni lambang kepada bodoh lah. Memang dia bodoh. Kalau dia cerdik, orang nak sembelih dia lari. Betul? Lambang kepada bodoh. Kebau, lembu, lebih kurang. Jadi ibu bapa kena berperanan mendidik anak-anak. Di sini dalam peranan suami isteri itu perkongsian, tolong menolong mendidik anak-anak. Sebab tu kita tengok setiap hari di dalam memastikan anak-anak contoh pergi sekolah, mak tolong pakaikan baju kat anak-anak, pak buh anak dalam kereta hantar pergi sekolah. Lebih kurang tu
berperanan. Saya tengah hari pergi ambil. Kalau pak je nak kerja pejabat, mak pergi ambil. Malam ayah ajak mengaji Quran ataupun ajak makan tom yam. Lebih kurang tu lah. Tapi musim COVID ni tak apa bagus. Dia COVID esok tak ada lah. Boleh kita kembali seperti normal. Lebih kurang tu. Jadi last kali masa dah banyak ni. Kehidupan rumah tangga dia boleh bahagia bila dalam kehidupan rumah tangga tu dilakukan banyak perkara dalam bentuk jama'i, dalam bentuk kumpulan, didalui dengan bentuk ibadat. Sembahyang jemaah, malam-malam Jumaat baca Yasin. Dalam konteks makan ni, makan bersama-sama, bukan dulu kemudian. Bukan dulu kemudian. Anak ni makan dulu, anak ni tak makan lagi, pak makan dulu, mak tak lagi. Himpun di meja tu, makan sekali. Dulu-dulu zaman saya kecil-kecil tu, Datuk pun apa, kami makan kat atas tingkap mungkuang, mana ada meja. Zaman tu Ustaz Nazri tak ada lah, dia zaman muda, dia makan di meja tu. Satu hari makan tak malam saya tak tahu lah. Dua tingkap mungkuang berpedomankan pelita minyak gas. Zaman saya lalu makan ada elektrik, tak pelita minyak gas tu, makanlah. Tapi rumah tak terbakar tu syok. Rumah tak terbakar, pelita minyak gas. Rumah mana ada rumah terbakar, bomba pun rehat masa tu. Pelita minyak gas. Jadi kehidupan secara jama'i itu kena ada dalam rumah tangga kita. Kenapa? Mayang berjamaah, baca Quran, berdoa. Ada sikit kalau mak pak cerdik-cerdik ni bagi tazkirah dan seumpamanya, maka itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Jadi dekat tu lah sebab masa kita berlalutan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih majlis ucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Syekh Fasal. Penganjur minta saya tukar mic. Pasal tadi mic ni tak apa dengar tuan lah. Patut saya buat lawak orang tak gelak. Mic tak apa dengar. Ni baru clear sikit. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah penerangan dan nasihat daripada Tuan Syekh mengenai untuk kita membina sebuah keluarga yang bahagia. Tuan-tuan, sememangnya apa yang berlaku dalam masyarakat hari ini sedikit sebanyak memang difaktorkan juga oleh keluarga. Saya teringat satu ketika bila saya mengajak tu di Kuala Lumpur di sekolah, ada satu waris telefon, dia kata anak dia ni rambut fashion. Dia marah lah, dia kata cikgu buat apa di sekolah, anak saya ni rambut fashion. Marah kan, dia kata buat apa. Kemudian dia kata, saya kata lah awak abang tak tegur kan. Dia kata saya tak ada masalah dia. Ni bukan cerita reka, ni cerita betul. Dia kata anak saya lebih utamakan rambut daripada kasih sayang saya. Benda ni patut tanggungjawab cikgu, kita kena rambut anak dia tu kan. Kemudian bila bawa pergi sekolah tu, cerita panggil pada anak dia tu, bincang-bincang tu, adalah cerita lain. Tapi nak bagi tahu, maknanya kalau setiap keluarga itu dia jaga, insya-Allah yang dibawa keluar itu akan baik. Tadi satu benda yang Syekh sebut tentang menjaga rahsia itu, saya bukan nak pesan tak sesuai lah, saya muda, saya nak beritahu, saya nak minta satu benda yang berlaku trend dalam kalangan kami lah, saya kira lah 30-an ke 40-an ini, satu trend suka tag pasangan dekat Facebook ni Tuan Syekh. Dan dia tag benda-benda yang bila orang baca akan mewujudkan satu sentimen, menyebabkan salah faham. Contoh, ada post-post di Facebook kata petua nak elakkan ketiak suami busuk, contoh gitu kan. Dia pergi tag lelaki dia. Secara tak langsung member-member suami dia di Facebook ni tahu, oh mak ni rupanya ketiak busuk. Dia memberi persepsi yang macam tu. Kemudian kita melihat dalam persekitaran kami anak muda ni banyak yang macam tu. Kadang-kadang mungkin dia tak ada niat lagu tu, tetapi dengan dia tag macam tu, orang lain baca, apa sahaja yang menjadi rahsia menjadi terbuka kepada masyarakat. Ya, ataupun nasihat untuk suami yang panah baran ke isteri yang malas masak, dia pergi tag isteri dia. Mungkin dia bermaksud dia nak bagi tahu ya. Tetapi persepsi kepada kawan-kawan lain yang baca, oh rupanya bini dia malas masak. Itu yang kita minta jaga. Saya nak kata nak pesan, tak boleh lah, saya muda lagi. Nak minta lah kalau boleh kita ni bab-bab tu kita kena sensitif. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang jam 8.52. Menghormati SOP yang ada. Bahkan hari ini pun kita difahamkan kes naik sampai 1000 lebih. Jadi kita meraihkanlah pandangan undang-undang yang dibuat oleh pihak autoriti yang meminta kita melimitkan masa kita dalam majlis perhimpunan ramai. Maka dengan itulah kita pilih, kita berbincang tadi untuk kita pendekkan kita punya forum ini. Namun pendek macam mana pun tuan-tuan, saya kira ilmu yang dicurahkan oleh Al-Fadhil Ustaz dan Al-Fadhil Tuan Syekh begitu banyak
Dan saya minta terima kasih sangat-sangatlah kepada pihak penganjur kerana menjodohkan saya dengan dua tuan guru saya ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu dan serta nasihat yang dicurahkan oleh kedua-dua guru kita ini, ustaz kita ini, dapat kita pedomankan dan kita bawa pulang. Yang pulang ke utara itu pulanglah membawa sejahtera, yang pulang ke barat pulang membawa berkat, yang pulang ke timur pulang membawa makmur, yang pulang ke selatan pulang membawa kerahmatan. Dengan itu, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ahli panel kita, dan terima kasih juga kepada para jawatankuasa Surau Pematang Tinggi B atas kesudian untuk menjemput kami, dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah atas kesudian mendengar dan menekuni forum ini. Mudah-mudahan ada kesempatan ruang untuk kita bertemu lagi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.